Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tersama balik kita ni Fadail Sadaqat, kelebihan sedekah. Karangan Syekhul Hadis Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Syekhul Hadis di Mazhar Ulum Syahrapur di India dah. Jadi kita sama balik kita ni ke tentang kisah-kisah orang-orang yang zuhud dan orang yang belanjakan harta di jalan Allah. Kisah ke-64. Hadrat Abu Rabi' rahmatullahi alaihi berkata, aku telah dengar mengenai kemasyhuran seorang wanita yang soleh bernama Fiddah nama dia. Aku bukanlah orang yang bertabiat suka bertemu dengan wanita. Abu Rabi' kata, dia tak suka jumpa wanita, tapi mengenainya aku telah mendengar sesuatu yang aneh, yang mana aku sangat bergairah untuk menemuinya. Aku sampai ke kampungnya dan bertanya hal ehwalnya dari orang kampung. Mereka memberitahu bahawa di rumahnya ada seekor kambing yang memberi susu dan madu. Aku telah membeli satu cawan lalu pergi ke rumahnya dan meminta, aku hendak melihat keberkatan kambing kamu. Aku dengar cerita bahawa ia memberi susu dan madu. Dia memberi kambing kepadaku, lalu aku keluarkan susu daripadanya dan minum. Dan telah aku dapati ini memang susu dan madu. Aku bertanya kepadanya, dari manakah datangnya kambing ini kepadamu? Dia berkata, kami orang miskin. Kami tidak apa-apa melainkan seekor kambing. Dengan susunya sahaja kami mencari hidup dengan susah payah. Ketika hari raya korban, suami saya berkata bahawa dia bercadang untuk berkorban. Walaupun kami tidak apa-apa melainkan kambing itu saja. Saya berkata kepadanya bahawa kami tidak ada sumber pendapatan yang lain kecuali kambing itu. Dalam keadaan susah payah seperti itu, kami tidak diwajibkan berkorban sepatutnya. Apalah guna sembelihan kambing itu? Suami saya pun telah memahaminya dan bersetuju untuk tidak menyembelih kambing itu lagi. Kebetulan pada hari itu juga datang tetamu di rumah kami. Saya berkata pada suami saya bahawa terdapat perintah dorongan untuk melayani tetamu. Kami tidak apa-apa yang lain dan saya mencadangkan supaya kambing itu disembelih untuk tamu saja. Dia membuat persiapan untuk menyembelih kambing itu di hadapan rumahnya. Saya telah memberitahunya supaya menyembelih kambing itu di belakang dinding, kerana bimbang jika dilihat oleh anak-anak kami, mereka akan menangis. Mereka sangat sayang pada kambing itu. Apabila dia menyembelih kambing itu, maka kambing ini yang serupa kambing itu berdiri di atas dinding. Kemudian dia melompat turun di halaman rumah kami. Saya menyangka kambing itu sudah terlepas dari tangan suami saya dan lari ke situ. Saya pun keluar dan terperanjat apabila melihat suami saya mencabut kulit kambing kami yang selamat disembelih. Saya telah beritahu kepada suami saya bahawa satu perkara yang ajaib sudah berlaku. Dia ingin tahu bahawa apakah perkaranya. Saya memberitahunya bahawa seekor kambing sama rupanya ini sudah datang ke rumah kami. Suami saya menjawab sambil memotong kambing itu bahawa dia tidak mustahil Allah Ta'ala memberikan balasan untuk kambing kami. Inilah kambing yang memberikan susu dan madu. Kemudian wanita itu berkata kepada anaknya, wahai anak-anakku, kambing ini bergerak dari hati-hati kami. Jika hati kami baik, maka susu dan madu yang diberinya pun bermutu. Oleh itu, jagalah hati-hati kamu dari kerosakan, maka segala-galanya akan kekal baik bagi kamu. Jadi ceritanya lebih ke gitu, dia melaju tetamu, dia nak korban niat memudah dah. Walaupun tak ada betul lah, kambing tu saja dah. Lepas tu tetamu mari dia rasa bertanggungjawab untuk layan tetamu. Jadi dia nak sembelih kat kambing, tak ada makan dah kan, nak sembelih lah, nak makan ke tetamu. Sembelih tu tiba-tiba ganti, tiba-tiba mari kambing hak pelik lah. Kambing yang banyak susu campur dengan madu dah. Sedap dah. Tak payah bubuh. Madu lepas tu, kau gula lepas tu ayah. Susu kambing tu berasa ada madu dah. Lepas tu, dia berdasarkan hati bersih tak. Kalau hati tak comel, tak jadi sedap susu kambing tu dah. Tapi hati bersih, jaga hati, susu kambing. Jadi pelik lah, benda pelik. Kita kata benda ajaib lah. Okay, perkara kisah ke-65 dah. Hadrat Bahlul rahmatullah alaih. Ni orang panggil Bahlul sungguh tidak. Orang kata dia Bahlul tapi dia tidak gitu tak. Hadrat Bahlul rahmatullah alaih berkata bahawa satu ketika beliau melalui satu jalan di Basrah. Berapa orang kanak-kanak sedang bermain dengan buah badam dan akhrut. Satu orang budak lagi sedang menangis sambil berdiri di samping mereka. Beliau menyangka bahawa budak itu tidak ada akhrut dan badam untuk sama-sama bermain. Sebab itulah dia menangis. Hadrat Bahlul rahmatullah alaih berkata padanya, jangan menangis, aku akan beri akrut dan badam untuk kamu. Dengannya kamu pun boleh bermain-main bersama-sama dengan mereka. Budak itu melihat ke mukanya dan berkata, bodoh, apakah kita diciptakan untuk bermain?
Hadrat Bahlul rahmatullahi alaihi bertanya, habis untuk apa lagi kita diciptakan? Menjawab, untuk mempelajari ilmu dan untuk beribadat kepada Tuhan. Beliau berkata, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam usia kamu ini. Bagaimanakah kamu dapat mengetahui perkara itu? Kecil kita tahu, wajib belajar ilmu dan mesti beribadat kepada Tuhan. Dia menjawab, Allah Ta'ala firman, afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah patut kamu nyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu saja-saja dah, suka-suka saja-saja free ya, dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan pada kami. Surah Mu'min ayat 115. Saya berkata, anakku, kamu ini rupa-rupanya punya hikmah, tolonglah berikan aku sedikit nasihat. Maka dia membaca 4 syair yang terjemahannya seperti berikutnya. Sentiasa manusia pergi dari dunia ini, yang hari ini dia tu pergi, esok pula dia ini pergi dia. Mati dah, sehari lepas sore dah. Sentiasa dia bersedia dengan kaki dan betis serta kemaskini pakaian untuk berlari pergi dari dunia. Ready semua dah. Kita ni sebenarnya ready nak mati je dah. Jadi tidaklah siapa yang hidup itu bagi dunia, dan tidak juga dunia untuk siapa yang hidup di atasnya. Kita ni bukan untuk manusia, bukan untuk dunia. Dunia bukan untuk manusia dah. Wahai orang yang bodoh yang tertipu dengan dunia, berfikirlah sedikit, ambillah sesuatu yang untuk dirimu dari dunia, yang akan berguna di akhirat nanti. Jadi nak bawa pergi, yang pentingnya ambil perlu saja untuk bekal ke akhirat, gitulah lebih kurang. Setelah membaca surat itu, dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan mengangkat kedua-dua tangannya yang kecil-kecil itu sambil menitiskan air mata yang mengalir di pipinya, membaca lagi 2 syair. Ya man ilaihil mubattahil, ya man alihil muttaqal, ya man idza ma amilun yarjuhu lam yakhutil amal. Terjemahannya, wahai Zat yang Maha Suci, yang kepadanya lah direndahkan serta diserahkan diri. Wahai Zat yang Maha Suci, yang apabila seseorang itu menaruh harapan dengannya, tidak sekali-kali kecewa. Setelah membaca surat itu, sekali lagi budak itu jatuh pengsan. Lekas-lekas bila mengangkat kepalanya di atas pangkuannya dan menyapu debu-debu yang melekat di mukanya dengan lengan baju. Apabila dia sedar semula, beliau berkata padanya, wahai anakku, kamu masih kecil, buku amalanmu pun masih bersih dari dosa. Kenapa kamu begitu takut? Dia berkata, Bahlul, pergilah dari sini. Aku selalu melihat ibuku membakar api dalam dapurnya mula-mula dengan kayu api yang kecil-kecil. Kemudian barulah dia meletakkan kayu api yang besar. Aku takut dan khawatir ke dalam neraka Jahannam juga mula-mula yang akan dimasukkan adalah budak-budak kecil. Kemudian Hadrat Bahlul rahmatullahi alaihi berkata, anakku, aku melihat kamu ini punya hikmah. Tolong berikan aku suatu nasihat yang ringkas. Maka dia membaca 14 syair yang terjemahannya seperti berikut. Aku dalam keadaan lalai sedangkan yang mendatangkan kematian semakin menghampiri aku. Jika aku tidak pun pergi hari ini, sudah tentu esok aku pasti pergi bersama dia. Aku menghiaskan badanku dengan pakaian yang cantik lagi lembut. Wahal setelah sampai ke lubang kubur, badanku akan hancur debu. Tiada keupayaan yang lain untuk melarikan diriku daripada keadaan demikian. Aku seolah melihat pemandangan itu apabila aku akan ditinggalkan keseorangan dalam keadaan berbau busuk. Timbulkan tanah di atasku dan lubang kubur di bawahku. Kekacakanku, kehansamanku dah. Kaca aku tu akan habis lenyap. Sehingga di atas tulang-tulangku tiada daging dan tiada lagi kulit. Umurku sudah sedang kehabisan tetapi cita-citaku masih berpanjangan. Dan tidak mungkin dipenuhi. Perjalanan sangat panjang di hadapanku. Tetapi tiada bekalan bersamaku. Aku telah menentang Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan dosa yang terang-terangan. Dan kegiatan yang tidak munasabah, yang kini tidak boleh ditukarkan, yang ini yang sudah dilakukan tidak boleh tukar kepada yang tidak dilakukan. Aku menutupi kesalahanku dengan tirai agar manusia tidak mengetahuinya, tetapi dosaku yang tersembunyi itu adalah terang-terangan di sisi Maha Malikku, yang itu Tuhan lah, Tuhan tahu dah. Yang pasti aku mesti menghadapnya juga dah. Tiada syak bahawa aku telah takut akan dia, tetapi aku telah bergantung dan mengharap kepada kesabaran Allah lah, yang membuat aku berani lagi dah. Kini aku hanya bergantung pada sifatnya yang Maha Pengampun. Siapa lagi yang boleh mengampunkan dosaku? Tiada syak bahawa segala pujian hanyalah baginya. Jika sekiranya selain dari kematian dan menjadi hancur lebu. Setelah mati, tiada musibah yang lain. Tiada janjinya yang untuk syurga dan tiada amarannya untuk neraka. Namun dalam dua perkara ini, mati dan hancur lebu, terdapat nasihat yang cukup untuk elakkan diri dari kelazatan bersyahwat dan kegiatan yang sia-sia. Tetapi apakah yang aku boleh buat sedangkan akalku sudah kehilangan, yang tidak dapat mengambil iktibar dari apa-apa nasihat pun. Kini tiada upaya selain dia. Alangkah baiknya jika yang Maha Pengampun mengampunkan dosaku. Apabila seorang hamba itu melakukan kesilapan, maka tuannya sajalah yang boleh memaafkannya.
Tiada syak lagi bahawa aku merupakan hamba yang paling jahat yang telah mengkhianati janji terhadapnya, terhadap Allah lah. Dan hamba yang tidak layak selalu menjadi sebegitu sepatutnya lah. Tiada apa-apa alasan baginya untuk dikemukakan Tuhanku apabila apimu akan membakar badanku, maka apakah akan terjadi pada diriku? Sedangkan batu-batu yang sekeras-kerasnya pun tidak dapat menahan kebakaran apimu itu lah. Tapi nerakanya batu pun hancur lah. Aku akan keseorangan ketika mati dalam kubur pun seorang diri dan akan dibangkitkan dari kubur pun demikian juga. Iaitu di mana-mana tiada siapa yang boleh membantu dan menolong aku. Wahai Zat yang Maha Suci lagi Maha Tunggal. Wahdahu la syarikalah. Kasihanlah orang yang keseorangan diri ini. Hadrat Bahlul rahmatullahi berkata syair-syair yang dibacanya begitu sangat berkesan atas diriku sehingga aku terjatuh pingsan. Aku tidak sedar berapa lama apabila aku sedar budak itu sudah tidak ada lagi di sisiku. Di situ dah. Aku bertanya pada budak-budak yang lain akan siapakah budak itu. Mereka heran dan bertanya apakah aku tidak mengenalinya. Kemudian mereka menjelaskan bahawa budak itu adalah dari keluarga Hadrat Imam Hussein radhiyallahu anhu. Aku berkata pada diriku sendiri bahawa aku pun kagum dari pokok yang mana satu akan buah yang begitu unggul. Barulah aku mengahami bahawa buah itu memang dari pokok yang sedemikian. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dari keluarga itu. Itu cerita lah. Wallahualam betul ke tak dah. Cerita ni gitulah, ambil pengajaran saja dah. Nak itikad yakinan mutlak tu payah juga dah. Tambah-tambah syair begitu panjang bagi budak dah. Tak apalah, kisah ke-66 dah. Hadrat Shibli rahmatullah alaihi berkata, suatu ketika hatiku berkata kepadaku, kamu ini bakhil, kedekut. Shibli kata ke diri dia dah. Tapi nafsuku berkata, tidak, aku tidak kedekut. Tapi hatiku tetap mengisytiharkannya. Kamu memang kedekut. Untuk menguji hal itu, aku berazam. Apa sahaja aku dapat dari mana-mana, tidak kira berapa banyak jumlahnya, maka aku akan memberikan kesemuanya kepada fakir yang aku temui paling awal. Sebelum aku dapat sempurna keazaman dalam hatiku, maka datang salah seorang yang memberikan 50 dinar kepadaku sebagai hadiah. Mengikut niat dan keazaman, aku pun keluar untuk mencari fakir. Paling awal aku jumpa seorang fakir yang buta. Sedang mengambil perkhidmatan seorang tukang gunting. Aku memberikan kesemua 50 dinar kepadanya. Dia berkata, berilah kesemuanya kepada tukang gunting ini sebagai upah perkhidmatannya. Aku berkata, di sini ada 50 dinar. Takkan begitu banyak orang patut diberi sebagai upah tukang gunting. Si buta itu mengangkat kepalanya lalu berkata, tidakkah aku berkata bahawa kamu ini kedekut? Terlekas aku memberikan kesemua wang kepada tukang gunting. Tapi dia menolaknya sambil berkata minta maaf. Ketika si buta duduk untuk bergunting, aku melihat keadaannya susah. Dia berniat untuk memberi perkhidmatan kepadanya secara percuma. Mendengar kata-kata kedua-dua orang itu, aku dikuasai oleh perasaan amat malu dan harga diri sehingga aku membuang uncian 50 dinar itu ke dalam sungai sambil berkata, semoga Allah Ta'ala membinasakan kamu. Siapa yang memberi ruang padamu dalam hatinya walaupun sedikit saja, maka beginilah Allah Ta'ala menghinakannya. Perasaan harga diri yang amat sangat boleh menyebabkan seorang berbuat demikian dan tidaklah sesuatu yang luar biasa. Hadrat Sulaiman AS telah melupakan ingat pada Allah sebelum terbenam matahari kerana sibuk memeriksakan kuda-kudanya. Ini cerita pun ada masalah sikit. Ada tafsiran berbagai ulama lah. Tak apalah, kita baca ni dulu. Maka beliau telah pun berkata, fatafiq mas'am bis-suqi wal-a'naq, tampil menyapu betis dan leher kuda-kuda itu. Surah ayat ke-3. Ini perasaan harga diri telah membuat beliau membunuh semua kuda yang telah menjadi asbab untuk melupakan ingat pada Allah sebelum matahari terbenam. Itu satu pendapat. Tapi ada pendapat lain bukan mas'am bis-suq ni. Wal-a'naq tu maksudnya bukan sembelih lah dah. Ada masuk tepuk biasa. Tapi ada benda lain. Maksud adalah ulama-ulama tafsir bahas lagi. Dia tidak satu maksud ni lah. Maksud sembelih lah kan. Ada maksud terus. Ummul Mukminin Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pernah memecahkan bekas dan cawan-cawan dan membuang makanan yang telah dihantar ke rumahnya oleh salah seorang madunya. Perbuatan beliau itu berlaku di hadapan baginda Rasulullah SAW. Jadi Aisyah cemburu, dia pecah cawan pinggir makuk madu dia lah. Hadrat Abdullah ibn Umar ibn As radhiyallahu anhu pernah memasukkan cadarnya ke dalam dapur dan membakarnya hanya kerana baginda telah bertanya, apakah itu yang kamu pakai tak? Jadi kain dia pakai tu masuk dalam api dapur dia. Kerana Nabi tegur dia. Seorang Ansari dari benda tu sepatutnya boleh beri kawan lain, tapi kerana dia Nabi marah tu tak usah ambil tu. Begitu dia ada sahabat tu, Nabi ambil kelem cicimah dia tu, lepas dia tak usah ambil pasuh dah. Dah begitulah dan dari benda tu dibenarkan. Kerana perasaan itu sangat-sangat
menggelora, kata dia takut dah Nabi lepas tu tak berani ambil dia. Gitulah dia. Dan Nabi marah tu dia bakar. Asal-asalnya boleh bagilah, bagi orang yang tidak merasa terdesak sangat, tertension sangat, dia boleh bagi kepada orang yang lebih memerlukan dah. Gitulah. Bahkan itulah hak asal Nabi sungguhnya. Tapi disebabkan dia rasa kata-kata majzub majzub hal ke apa kata. Maksudnya dia ni macam sengsara jiwa dia dimaafkan untuk buat kadang-kadang over lah melampau. Asal itu tak boleh buat dah. Buat harta sungai tu tak boleh hari ikut benar asal. Bukan memang hari dah. Tapi disebabkan kalau dia terdesak dia sampai tension sangat dimaafkan. Gitulah dah. Macam perempuan anak yang jatuh di sungai dah. Dia tu kalau saya anak dia lopak tu dia sungai nak selamatkan anak dia. Padahal dia tak pada benda juga dah. Jadi mati dua-dua. Adakah bunuh diri? Tidak bunuh diri dia. Dia dimaafkanlah gitu keadaan dia. Dimaafkanlah. Bukan molek, dimaafkan. Seorang Ansari sahabat radhiyallahu pernah memusnahkan kubahnya yang siap dibina apabila beliau dapat mengetahui bahawa ia tidak disukai oleh baginda. Dia buat bangunan, dia buat kubah dia. Bukan kubah bangun rumah pun Nabi marah. Lepas tu dia pun kacau. Ni kubah-kubah dah setengah tu buat kubah, pak kubah pula depan masjid dah. Mestilah Nabi lagi marah dah. Nabi laknat ke buat bina atas kubur dah. Tiba-tiba itulah setengah gitu dia anggap biasa benda tu. Tak boleh lah benda tu Nabi tak suka dah. Dia buat rumah besar sangat sampai kalau Nabi nampak mewah dia ni dah dunia sangat. Nabi tak suka nampak air muka Nabi, dia buat perkacau dah kubur. Maka perbuatan Hadrat Shibli rahmatullahi alaih membuai 50 dinar ke dalam sungai tidaklah sesuatu yang tidak munasabah dan boleh diperusahakan. Kalau perusahaan pergi lah di segi asal tak boleh bazir, tapi di segi dia terlajak tension ya. Kerana orang yang sangat miskin, fakir miskin, hak buta lagi, hendaklah fakir miskin buta lagi nak. Tak usah terima 50 dinar nak. Siapa tahap tu lah orang buta pengerti bahasa benda tak ada nilai dunia ni. Gitulah lebih kurang dia rasa tension dia terbuai dalam sungai tu dah. Nak ayat hina ni tak ada nilai pun dah. Kalau tak ada nilai benda tu dimaafkan lah, tak apa dia. Macam alat muzik dibahas oleh mazhab kita tak boleh memusnahkan begitu juga. Aruk ke apa dah. Benda tak ada nilai ni boleh dimusnahkan dah. Dan tidak ada ganti rugi gitulah sebabnya dah. Ke-67, kisah ke-67 pula. Hadrat Zul Misri rahmatullah alaih yang merupakan sufi yang termasyhur berkata, satu ketika semasa melalui hutan, saya menemui seorang pemuda yang tumbuh di dagunya hanya berapa helai janggut bagu je. Maksudnya muda-muda lah dah. Melihat saya, tubuhnya mula menggeletar, wajahnya menjadi pucat dan dia cuba melarikan diri daripada saya. Zul Misri kayak gitulah. Saya berkata, aku seorang manusia seperti kamu juga, bukanlah jin. Kenapakah kamu takut dan cuba lari? Dia berkata, sebab kamu manusia lah aku lari. Siapa pergi mengikirinya sambil berkata, demi Allah, kamu berhenti sebentar. Dia pun berhenti. Saya bertanya, dalam hutan ini kamu keserangan, tidakkah kamu takut? Dia menjawab, tidak. Sebab kekasihku ada bersamaku. Saya ingat dia ada seorang kawan yang buat masa ini pergi ke mana-mana. Saya pun bertanya, di manakah dia? Dia menjawab, dia sentiasa bersamaku. Di sebelah kananku, di sebelah kiriku, di hadapanku, di belakangku dan di sekalian arah. Dia sentiasa bersamaku. Saya bertanya, bekalan makan minum pun mungkin tidak ada bersamamu. Dia menjawab, itu pun sudah ada. Saya bertanya, di mana? Dia menjawab, zat yang telah memberi rezeki padaku semasa aku berada dalam kandungan ibuku sudah mengambil tanggungjawab untuk merezekiku ketika aku menjadi dewasa. Saya berkata, peraturan makan minum patut juga diadakan. Dengannya mudah dapat kekuatan untuk bertahajud dan berpuasa. Dengan adanya kekuatan jasmani boleh berkhidmat pada Tuhan, yakni ibadah dengan baik. Apabila saya memberi penekanan pada kepentingan makan minum, maka dia membaca beberapa syair dan lari. Terjemahan syair itu seperti berikut. Tidak perlu romang untuk wali Allah. Tidak sekali-kali dia sanggup memiliki harta. Apabila dia pergi ke bukit daripada hutan, maka hutan menangis kerana perpisahan dengannya. Dia banyak bersabar atas tahajud ketika malam dan puasa ketika siang hari. Dia memahamkan nafsunya. Buatlah usaha sebanyak yang mungkin dalam khidmat pada Rahman. Tiada apa-apa untuk merasa malu, tetapi ianya satu perkara yang patut dibangga-banggakan. Semasa ia bernajak kepada Tuhannya, air mengalir daripada matanya. Dia mengatakan, ya Allah, hatiku hendak melayang ke arahmu. Dia juga berkata, ya Allah, aku tidak berminat kepada rumah dari yakut dalam syurga di mana ada bidadari, tapi juga aku ingin memiliki nikmat-nikmat dalam syurga, Aden. Tidak juga bertamak untuk berbahan dalam syurga, tapi aku hanya bercita untuk melihat wajahmu. Kurniakanlah aku dengan memberi didar perjumpaan denganmu. Itu sajalah yang patut dibangga-banggakan. Cerita ni, wallahualam lah. Peliklah cerita tak?
Kisah ke-68 ada Ibrahim Khawas rahmatullah alaih berkata, suatu ketika semasa berjalan melalui sebuah hutan, saya telah menemui seorang rahib Nasrani yang di pinggangnya diikat zinar, ini tanda kufur. Dia berhasrat untuk menjadi sahabat saya dalam perjalanan. Di zaman ini rahib-rahib suka berkhidmat kepada orang warak dari kalangan umat Islam. Zaman itu gitu katanya. Saya pun terima dan kami berjalan selama 7 hari tanpa makan dan minum. Hari ke-7 rahib Nasrani berkata, wahai Muhammadi, perlihatkanlah suatu karamah kamu. Setelah berapa hari tidak dapat apa-apa untuk dimakan atau diminum. Saya pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, janganlah engkau hinakan aku di hadapan orang kafir ini. Maka dengan serta-merta satu bekas terletak di hadapan kami. Bekas itu penuh dengan roti, daging goreng, buah tamar yang segar dan satu cari air. Kami berdua telah makan dan minum air lalu berjalan semula. Selama 7 hari lagi kami berjalan tanpa apa-apa untuk dimakan atau diminum. Pada hari ke-7 saya ingat rahib itu akan meminta sekali lagi. Maka sebelum dia meminta apa-apa, saya terlebih dahulu berkata padanya, perlihatkanlah sesuatu kali ini giliranmu. Maka dia bersandar dengan tongkatnya dan mukul berdoa. Saya heran, turun 2 bekas penuh dengan roti, daging goreng, buah tamar dan air 2 kali ganda lebih banyak dari doa saya. Muka saya menjadi pudar, telah manggil saya untuk makan. Tapi disebabkan perasaan harga diri amat sangat serta kesedihan, saya terus menolak. Si rahib berkali-kali minta saya makan, tapi saya kemukakan uzur dan tidak sanggup untuk makan. Akhirnya dia memujuk saya dengan berkata-kata, marilah kita makan, aku akan memberi kamu 2 berita gembira. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni aku memeluk agama Islam. Katanya sambil membang zinar, dan itu dari pinggangnya, mukali salik zinar ni kalau nak. Serta tanda kekufuran lain. Yang kedua, doaku untuk makanan adalah begini, ya Allah, jika sekiranya sahabatku yang Muhammad ini ada martabat di sisimu, maka dekat berkatnya berilah makanan kepada kami. Maka makanan yang sudah diturunkan dan itulah sebabnya aku meluk Islam. Sebab itu kami berdua makan, minum dan berjalan semula sehingga kami telah sampai ke Makkah Mukarramah dan mengerjakan haji. Selepas haji, saudara baru itu menetap di Makkah dan meninggal dunia di situ. Ghafrallahu lahu. Terdapat banyak peristiwa seumpama ini dalam kitab-kitab sejarah mengenai orang kafir yang memeluk Islam. Daripada peristiwa ini dapatlah kita maklum bahawa kadang-kadang Allah Ta'ala berezeki pada seorang dengan sebab keberkatan orang lain. Tapi orang yang menerima rezeki itu biasanya menanggap rezeki itu sebagai pencapaiannya sendiri. Sebagai natijah usahanya sendiri. Kadang-kadang berkat orang dah. Kita tolong orang susah. Kita tak usah ngepek lah. Kita tolong orang susah dah. Kadang-kadang dengan tolong dia tu menyebabkan kita boleh rezeki naik dah. Tergapas demikian adalah kerana kebodohannya. Jadi kita takut anak bertambah dah. Tambah anak ke, nak cari rezeki mana dah. Dia kena kuat pula. Sebenarnya dengan bertambahnya anak, bertambah rezeki kita dah. Setiap anak tu lahir dengan rezeki dan kita boleh tupai sekali dah. Terdapat banyak riwayat hadis bahawa kebanyakan orang diberi rezeki dengan berkat orang yang lemah dan uzur di kalangan mereka dah. Bahkan hujan-hujan rezeki langit ke gapo ni kadang-kadang natai pun dah. Kucing semut gapo pun kadang-kadang dengan berkat semut tu dah. Dia boleh berkat pakai tu dah. Di samping itu, daripada peristiwa ini dimaklumkan bahawa orang kafir pun diberi rezeki dengan berkat dan sebab orang Islam. Orang kafir pun boleh makan dengan berkat orang Islam. Perkara itu pada zahirnya dianggap sebagai bantuan terhadap mereka, tapi hakikatnya adalah disebabkan orang Islam mereka mendapat pemberian dari Allah Ta'ala. Kerana kafir dapat pemberian Allah tu kerana berkat orang Islam. Allah Ta'ala. Kisah ke-69. Salah seorang warak berkata, saya telah membeli seorang hamba saya. Setelah membawa dia ke rumah, saya bertanya kepadanya, siapa nama kamu? Dia menjawab, apa sahaja nama yang Tuanku berikanlah. Saya bertanya lagi, apakah kerja yang kamu akan buat? Dia menjawab, apa sahaja Tuanku arahkan. Saya bertanya, apakah yang kamu hendak makan supaya aku dapat sediakan makanan itu untuk kamu? Dia menjawab, apa sahaja Tuanku berikan saya untuk dimakan. Makan hak mana Tuan ibu lah. Saya berkata, kamu pun mesti ada kegemaran untuk makan sesuatu. Dia menjawab, apa erti kegemaran dan keinginan hamba di hadapan tuannya? Kehendak tuannya sahajalah keinginannya. Mendengarnya, saya tidak dapat menahan perasaan menangis. Saya terfikir, sepatutnya saya pun bersikap dan berkelakuan terhadap tuanku Jalla Jalaluhu. Jalla Jalaluhu, iaitu Allah Ta'ala. Seperti dia terhadap saya. Dia tu hamba manusia kepada manusia. Tuai apa manusia lagi, sama-sama lemah lagi. Ini Allah SWT, sepatutnya kita bersikap seperti hamba tu pada Tuhan dia lah. Bahkan sepatutnya lebih lagi lah, ikut Tuhan nak buat apa pun. Saya berkata kepadanya, kamu telah mengajar adab padaku, bagaimanakah patut aku berperangai terhadap Allah Ta'ala. Maka dia membaca 2 bait syair yang terjemahannya seperti berikut. Jika sekiranya khidmat pada seorang hamba-Mu dapat disempurnakan olehku, maka tiadalah nikmat yang lebih besar daripadanya bagiku. Maka ampunilah kekurangan dan kelalaianku.
Aku tahu engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Okey, kisah ke-70. 70 ni, kisah ke-70. Hadrat Malik bin Dinar rahmatullahi alaih merupakan seorang warak yang masyhur. Berapa peristiwa mengenainya telah pun diukilkan dalam kitab ini. Kehidupannya pada permulaan tidak berapa elok. Malik bin Dinar ni asalnya orang gangster, orang tak mahu dia. Salah seorang telah bertanya padanya, apakah telah berlaku yang membuat tuan bertaubat dari kehidupan yang terdahulu? Beliau menjawab, ketika dahulu saya seorang askar telah ketagih dengan arak, sentiasa sibuk minum arak. Saya telah membeli seorang hamba wanita yang amat jelita dan saya pun teramat berminat kepadanya. Daripadanya lah telah lahir seorang anak perempuan yang juga saya sangat sayanginya. Anak saya ini pun sangat sayang pada saya. Apabila dia mulai berjalan sedikit-sedikit, maka kasih sayang saya terhadapnya makin bertambah-tambah lagi. Bila jalan lah setahun kita kata dah. Sentiasa dia bersama saya, tapi adalah menjadi satu tabiatnya mana apabila saya hendak minum arak, dia mengambil cawan di tangan saya dan membuangnya di atas pakaian saya. Oleh kerana saya terlalu sayang padanya, saya tidak dapat membuat apa-apa dah. Ketika berusia 2 tahun, maka dia meninggal dunia. 2 tahun dia meninggal dunia. Kematiannya amatlah melukakan hati saya. Sekali peristiwa pada malam 15 hari bulan Syaban, saya telah banyak minum arak nak. Ini sebut Syaban ni nak. Cerita ni sebut Syaban pun masalah juga ni. Tapi cerita Sufi, cerita Syiah ni banyak. Dia sebut Syaban ada. Salat Isyak pun belum ditunaikan lagi, dalam keadaan mabuk terus tidur. Saya bermimpi kiamat sudah berlaku. Manusia sambil mengibas-ngibas tanah dari kepala mereka bangkit dari kubur masing-masing dan pergi ke arah padang mahsyar. Ketika berjalan ke arah padang mahsyar, saya mendengar suatu bunyi di belakang saya. Apabila saya berpaling, saya melihat seekor azdaha. Ini ular yang terlalu besar mengejar saya. Ular itu berwarna hitam, bermata kuning, mulutnya luas terbuka. Ular itu datang kepada saya dengan lajunya. Dikuasai oleh perasaan takut yang amat sangat, saya pun berlari sekuat yang mungkin. Ular itu pun terus mengejar saya. Dalam keadaan lari untuk menyelamatkan diri daripada ular itu, saya berjumpa dengan seorang tua. Dia berpakaian putih bersih berbau harum. Setelah memberi salam kepadanya dan dia pun menjawab salam saya. Saya meminta tolonglah tuan. Ular itu telah mengejar saya. Dia menjawab, aku sangat lemah. Dia terlalu kuat. Aku tidak mampu menolong kamu atau melawannya. Tapi kamu mesti berlari lebih laju lagi. Mungkin di hadapan nanti kamu boleh mendapatkan sesuatu untuk menyelamatkan diri kamu dari ular itu. Saya pun teruslah berlari dengan lebih laju lagi untuk menyelamatkan diri saya dari ular yang menakutkan itu. Di satu tempat saya melihat satu busuk dan terus naik ke atasnya. Tetapi setelah saya naik ke atasnya, saya nampak api neraka yang amat berbahaya lagi. Walaupun saya melihat keadaan api neraka dahsyat itu, namun kerana sangat dikuasai oleh ular yang menakutkan dan berlari sekuat-kuatnya, maka saya hampir terjatuh ke dalam parit api neraka itu. Ketika itu saya mendengar satu suara yang agak kuat. Undur balik, engkau bukanlah dari kalangan mereka, yakni ahli neraka. Maka saya mula berpatah balik ke belakang dengan serta-merta. Ular itu pun tetap mengikuti saya. Setelah menemui orang tua yang berpakaian putih tadi sekali lagi, saya berkata kepadanya, kasihanilah terhadap saya tuan. Sebelum ini pun saya telah meminta tolong. Tuan tidak membuat apa-apa, tolonglah sedikit. Ular itu tetap mengejar saya. Mendengar kata-kata saya, orang tua itu menangis sambil berkata, apakah yang aku boleh buat? Kamu lihat aku ini sangat lemah dan ular itu terlalu kuat. Bagaimana boleh aku melawannya? Akan tapi hadapan sedikit ada lagi satu bukit di mana ada amanah orang Islam. Barangkali kamu pun ada suatu amanah di situ yang akan menjadi asbab keselamatan kamu dari ular itu. Saya pun berlarilah lagi sehingga sampai di bukit itu. Ular pun mengejar saya ke sana. Di bukit yang bulat itu banyak tingkap yang terbuka. Tirai dari sutera tergantung dengannya. Setiap tingkap ada 2 tahun tingkap dari emas. Dihiasi dengan permata yakut dan mutiara. Apabila saya cuba naik ke atas tingkap itu, saya dengar satu suara malaikat, bukalah tingkap dan angkatlah tirai. Keluarlah kamu sekalian. Mungkin di kalangan kamu ada sesiapa yang merupakan amanah orang bermusibah ini dan ia boleh menolongnya. Dengan serta-merta tingkap itu dibuka dan ramai kanak-kanak seperti bulan purnama keluar dari dalam bukit itu. Tetapi saya dalam keadaan yang amat gelisah sebab ular itu semakin menghampiri saya. Ketika itu semua kanak-kanak itu pun menjerit dan bertiak, keluarlah semua cepat-cepat. Ular itu hampir menangkap orang bernasib malang itu. Kanak-kanak seperti tentera demi tentera keluar dari bukit. Kebetulan pandangan saya terjatuh ke atas anak perempuan saya yang telah meninggal dunia pada umur 2 tahun. Melihat saya, dia mula menangis sambil berkata, demi Allah itu adalah ayahku. Dengan serta-merta dia terjun pantas seperti anak panah dan naik ke atas satu kenderaan nur cahaya. Dan menghulur tangan kirinya kepada saya. Saya pun lekas memegang tangannya. Kemudian dia menghulurkan tangan kanannya ke arah ular itu yang terlalu hampir dengan saya. Maka ular itu pun lari ke belakang. Selepas itu dia memberi saya tempat duduk dan dia sendiri duduk di atas pangkuan saya. Dia menggerakkan tangannya di atas janggut saya sambil berkata, ayah.
Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ama nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum sampailah lagi masanya kah bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antaranya orang fasik durhaka. Surah Hadid ayat 16. Mendengar kata-katanya itu, saya mula menangis. Saya bertanya kepadanya, anakku, kamu semua pandaikah membaca Quran? Dia menjawab, kami lebih pandai membaca Quran dari kamu sekalian. Saya bertanya, anakku, apakah musibah ular itu? Dia menjawab, itulah amalan ayah yang berdosa. Ayah telah membekalkan kekuatan yang banyak kepadanya dengan melakukan dosa sehingga dia cuba sedaya upaya untuk membawa ayah ke dalam neraka. Saya bertanya lagi, siapakah orang tua yang warak itu? Dia menjawab, dia itu amalan baik yang dilakukan oleh ayah. Tapi ayah telah membiarkan dia menjadi lemah sehingga dia tidak dapat menghapuskan ular itu. Akan tetapi dia telah menolong ayah dengan menunjuk jalan untuk keselamatan. Saya bertanya, anakku, apakah kamu buat di dalam bukit itu? Dia menjawab, kami semua anak-anak orang-orang Islam. Kami akan berada di situ sampailah kiamat menanti-nanti kedatangan kamu. Apabila kamu datang, maka kami akan memberikan syafaat untuk kamu. Selepas itu, saya sedar dari tidur saya. Ketika bangun tidur, saya masih lagi dikuasai oleh ketakutan ular yang dahsyat itu. Dengan serta-merta saya bertaubat dari semua perbuatan yang tidak baik. Itu cerita Malik bin Dinar. Kita ini sudah menjadi sangat tebal di luar jangkaanku. Pada permulaannya, aku berkeinginan untuk menulis secara ringkas saja. Tapi tanpa keinginanku, akhirnya telah menjadi tebal. Panjang sehingga kini aku khawatir tidak ramai orang akan sanggup membacanya. Pada zaman ini manusia tidak masa dan peluang untuk membaca kitab-kitab agama. Sebab itulah aku berhenti di sini dengan tiba-tiba. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepadaku yang terperangkap ini dalam cinta pada dunia dan dosa-dosa yang banyak untuk kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dia memberikan taufik kepadaku untuk merasai kelazatan akan benci kepada dunia yang terkutuk itu. Aku telah mulakan mengarang kitab ini pada bulan Syawal tahun 1366 Hijrah. Kemudian kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan, penambatannya terus terlambat. Kini walaupun telah aku ingin menambahkan beberapa perkara dalam kitab ini, tetapi oleh kerana ini sudah menjadi cukup tebal, maka pada hari ini 22 Safar 1368 Hijrah, aku mengkhatamkan karangan kitabku ini. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Berahmatika ya arhamar rahimin. Muhammad Zakaria Kandahlawi, semoga Allah Ta'ala mengampunkannya. Madrasah Mazahir Ulum Syahrampur. Habislah kitab kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.